A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah kita dapat bertemu pada petang ni. InsyaAllah kita bertemu di atas kereta, dalam kereta lah InsyaAllah dalam perjalanan. Dan insyaAllah kepada petang ni mari sama-sama kita merendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan hati yang ditundukkan, yang direndahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akan menjadikan kita ni lebih kuatlah, kerana dengan kerendahan hati itu kita akan diberikan oleh Allah kekuatan. Kalau kita sombong ataupun kita rasa tinggi diri, kita rasa kitalah yang segala-galanya, kitalah yang betul sentiasa, maka kita akan ditinggalkan oleh Allah. Allah tidak membantu, tidak bersama orang yang sombong lah. InsyaAllah. Baik, jadi pada hari ini mungkin saya ingin sambung sikit tentang bagaimana tajdid kebangkitan di akhir zaman ini. Yang sekarang ini kita melihat keadaan dan suasananya itu penuh dengan cacam reba. Cacam reba ni maknanya huru-hara. Jadi orang ramai nak tingkatkan, nak survive. Jadi kita hari ni nak kena melihat dua benda. Yang pertama sekali survival. Yang kedua ialah tajdid, kebangkitan ataupun perubahan, pembaharuan gitu. Jadi kita memahami bagaimana keadaan akan menjadi semakin susah. Kita akan berhadapan dengan kesusahan. Kita akan berhadapan dengan perpecahan, kita akan berhadapan dengan serangan demi serangan daripada seluruh yang ada. So bila kita berhadapan dengan perkara-perkara itu, maka majoriti daripada manusia akan berfikir berkenaan dengan survival. Bagaimana nak survive? Ini adalah merupakan fitrah. Iaitu bila kita susah, macam mana nak selesaikan masalah. Bila kita tak ada kekuatan, macam mana nak mengatasi kelemahan tadi. Jadi ini adalah benda yang kita kata sebagai fitrah. Iaitu bahawa bila Allah uji kita dengan sesuatu, kita nak survive. So ada dua perkara yang akan berlaku apabila kita sampai kepada akhir zaman ini, 100 tahun ini. Bagaimana yang Nabi gambarkan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ata sanah man yujaddidu laha dinaha. Jadi Allah gambarkan melalui Rasulullah bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bangkitkan kepada umat ini setiap 100 tahun mereka yang akan mentajdidkan agamanya, man yujaddidu laha dinaha. Jadi ini kita sekarang ni duk cerita pasal tajdid. Jadi dan malahan di dalam kita tengok viral video pun banyaklah cerita pasal Imam Mahdi. Cerita pasal Imam Mahdi lah, cerita pasal berkenaan dengan Nusantara nak bangkit dan sebagainya lah. Baik, jadi sebenarnya di dalam hal ini hakikatnya ada dua perkara yang sedang berlaku kepada umat Islam. Yang pertama sekali ialah ialah kita dalam keadaan susah. Umat Islam dalam keadaan susah. Kita akan dalam keadaan susah. Susah ni maknanya dalam segala aspek. Kita akan diserang. Sebab susah ni bukan datang daripada cuaca semata-mata.
sakit, penyakit semata-mata, ataupun kita kata mungkin masalah-masalah yang ada, masalah makanan dan sebagainya. Jadi susah ni dia datang daripada setiap aspek keliling kita, depan, belakang, kiri, kanan, dalam setiap aspek. Dan kesusahan ini akan menyebabkan kita berada dalam keadaan yang emosi, iaitu susah itu menyebabkan hati itu jadi kelang kabut, jadi gelisah, gundah, jadi takut dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan satu suasana yang akan berlaku, yang sedang berlaku dan akan bertambah teruk. Jadi bila kita berhadapan dengan suasana ini, maka perkara yang paling penting sekali ialah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling asas. Sebab bila berhadapan dengan kesusahan, maka kita akan berhadapan dengan perkara yang kadang-kadang di luar jangkaan kita. Jadi bila nak bangkit ni, era tajdid ni, kita akan berhadapan dengan sesuatu yang kita kata menyebabkan emosi kita tak stabil. Sepatutnya sembahyang khusyuk jadi tak khusyuk. Sepatutnya boleh ikhlas jadi tak ikhlas. Jadi bekerja kita jadi kelang kabut, kan? Kita jadi tidak terurus, tidak terancang. Kita mula buat sesuatu yang di luar daripada perkara yang kita kata baik dan bagus dan soleh. Mungkin kita terdesak untuk melakukan sesuatu. Jadi sebab itulah dalam suasana yang pertama ni, maka kita kena faham ubatnya, solusinya, iaitu satu je solusinya, iaitu tenang bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang bersama Allah. Jadi kalaulah kita hari ini tidak merasa tenang dengan ujian-ujian, kesusahan-kesusahan, di mana Nabi menggambarkan akan berlaku tahun demi tahun yang mana manusia makin susah, itulah tahun sekarang sampai kemuncaknya ialah datangnya Dajjal yang menipu, yang mana dia akan menyesatkan apa yang digambarkan akidah kita, kehidupan kita dan sebagainya. Maka perkara yang paling penting sekali, nombor satu ni, bila berhadapan dengan kesusahan ini, ialah kita kena faham bahawa solusinya adalah bila kita boleh tenang bersama Allah. Sebab tu Allah gambarkan tentang kerosakan yang berlaku di akhir-akhir zamannya. Kan banyak kerosakan. Zahral fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kamu melihat ataupun terlihat kerosakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Bima kasabat aydin nas, tangan-tangan manusia yang menyebabkan perkara tersebut. Sekarang ni orang duk sebut pasal Palestin dengan Israel, orang duk sebut pasal Rusia dengan Ukraine, kan? Perang dunia yang ketiga, kan? Perang dunia yang ketiga, orang duk sebut pasal perang dunia ketiga sekarang ni dan sebagainya lah. Jadi kita lihat bagaimana keadaan yang ada pada hari ini, kerosakan demi kerosakan disebabkan tangan manusia. Dan hasil daripada kerosakan itu, maka datanglah kesusahan demi kesusahan. Kesusahan demi kesusahan. Bahaya. Jadi ini adalah benda yang akan datang kepada akibat daripada kerosakan yang dibuat oleh tangan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, bagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan kepada kamu ini bahaya, kamu mendapat bidurri, bahaya, satu yang mengancam kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkan selain daripada Allah. Fala kashifa lahu illahu, melainkan dia je yang boleh hilangkan. Dan juga jika Allah menghendaki kebaikan kepada kamu, tidak ada yang dapat menghalang-halang kurnianya itu
keburukan, kebaikannya tadi itu, melainkan Allah. Jadi kalau Allah nak bagi benda yang tak elok, tak ada orang boleh halang. Kalau Allah nak bagi benda yang elok, tak ada orang boleh halang. Wahwal ghafurur rahim. Jadi min ibadi, jadi Allah gambarkan itulah yang dikehendaki oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dia lah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi Allah gambarkan pada kita sebenarnya keburukan yang kita dapat ni, kebaikan yang kita dapat, ujian di akhir zaman ini nombor satu. Saya sebut nombor satu ni. Nombor satu ada dua perkara. Bila tragedi nak berlaku ni, yang pertama susah. Yang mana payah. Kita akan berhadapan dengan kerosakan. Zahrul fasad, kamu melihat kerosakan di daratan, di lautan. Dan kemudian akibat daripada kerosakan itu berlaku kesusahan. Jadi Allah gambarkan kesusahan ni, hakikatnya tu, ujian ni, kalau Allah nak bagi ke kita, Allah nak timpakan kepada kita, kita kenalah, maknanya Allah bagi, takdirkan tadi, tak ada orang boleh halang. Dan kalau Allah nak bagi nikmat pada kita, orang semua kena sakit, kita tak sakit. Nikmat kepada kita, contoh, tak ada orang boleh cabut nikmat tadi. Ini Allah nak gambarkan bahawa Allah lah yang berkuasa. Jadi sebab tu di dalam kita menangani masalah-masalah kehidupan semua, solusinya Allah gambarkan satu solusi dia, kembali pada dia, patah balik pada dia. Allah gambarkan di dalam ayat yang lain, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl inna dzalika 'ala Allah yasir. Ila akhir. Ini sebut kat sini Allah gambarkan tidak ada satu musibah, ma asaba min musibah. Tidak ada satu musibah pun di atas muka bumi ini, wala fi anfusikum, dan juga yang kena pada kamu. Tidak ada satu musibah pun. Semua itu melainkan illa fi kitabin min qabl, telah pun dikitabkan ataupun telah dicatat sebelumnya. Maka kami laksanakan kejadian itu, sesungguhnya hal demikianlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab tu kita nak sebut sini, kita nak kena faham bahawa apa sahaja yang berlaku kepada kita ni Allah merupakan satu yang memang Allah SWT telah pun tetapkan, ataupun yang Allah telah qadakan kepada kita. Allah telah tetapkan dan takdirkan kepada kita, qadarkan kepada kita. Jadi maknanya bila kita di akhir zaman ni, saya sebut ada dua benda. Yang pertama sekali kesusahan. Kesusahan solusinya bagi orang beriman, patah balik pada Allah. Patah balik pada Allah. Bila patah balik pada Allah, di situ ada kekuatan. Di situ ada penyelesaian. Di situ ada apa namanya, kita panggil sebagai kita kata jawapan-jawapannya, solusinya. Ada insya-Allah. Baik. Itu nombor satu, cara ringkas. Jadi maknanya akibat daripada kesusahan ini, maka ramai daripada orang yang Islam ini, dia akan berada dalam keadaan nak cuba mengatasi kesusahan itu tanpa iman, ataupun tanpa jalan yang benar, ataupun satu yang tersusun mengikut sunnah. Maka mereka terlibat, terkongkong dengan penyelesaian logik. Penyelesaian yang logik je. Penyelesaian berdasarkan emosi. Macam itu. Sehingga kan mereka hanya fikir macam nak survive saja. Jadi sekarang ni akan timbul satu suasana di mana umat Islam ini, dia fikir, yang bukan Islam kita tak payah sebut lah, yang bukan Islam. Dia fikir macam nak survive je. Yang penting survive. Yang penting aku boleh makan, anak aku boleh makan. Yang penting apa namanya, kita kata ni, aku ni boleh bekerja. Yang penting ada kerja. Yang penting macam itu, nak survive. Jadi bila kita pergi survive sahaja, maka kita akan terperangkap dengan solusi yang kita rasa itulah yang terbaik. Macam itu. Kita rasa itulah yang terbaik. Sedangkan solusi itu bukan macam itu. Sebab di akhir zaman, ada dua. Yang pertama ialah kesusahan. Yang kedua ialah kebangkitan. Ada dua ni. Kesusahan dan kebangkitan, tajdid. Jadi kita nak kena faham, bila kita berhadapan dengan kesusahan ini, ujian. Memang banyak ujian lah, kita pun nampak kan, kita pun rasa kan. Jadi maknanya, kita bila fikir, tengok susah, doa. Susah, usaha. Kita nampak susah je.
maka kita akan terperangkap dengan kan, fitnah ujian tadi. Sehingga kita fikir nak survive saja. Nak pergi mana-mana, nak cari kerja, nak apa, nak survive, nak survival je. Ini adalah merupakan perkara yang fitrah, memang ada pada manusia, haiwan, pokok yang ada. Tetapi dia bukan sesuatu yang sebenarnya sepatut dilakukan oleh orang yang beriman. Kenapa? Kalau kita survival sahaja, maka kita terlupa tentang satu perkara yang digambarkan oleh Allah tadi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, innallaha yab'asu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah tadi, iaitu sesungguhnya Allah akan membangkitkan, kan, yab'asu li hadhil ummah, Allah akan membangkitkan daripada ummah ini, kan, mereka yang akan mentajdidkan, man yujaddidu laha dinaha, yang akan mentajdidkan, memperbaharui, membangkitkan. Jadi maknanya kita hanya terlibat dengan kesusahan, tapi kita tidak terlibat dengan kebangkitan. Tidak terlibat dengan kebangkitan. Jadi bila kita tengok kesusahan aja, maka kita akan melihat macam mana nak survive, macam mana nak makan, macam mana nak hidup senang, macam mana nak senang, macam mana nak makan, macam mana nak ada tempat tidur, macam mana yang sekadar dunia saja. Sebab kita kesusahan itu, Allah uji kita dengan kesusahan bukan supaya kita mencari dunia. Kita kena faham ni. Allah uji kita dengan kesusahan, kesakitan, macam-macam lah perkara-perkara yang ada ni kan. Allah uji bukan supaya kita fikir macam mana nak sihat kalau kita sakit, macam mana nak kaya kalau kita miskin, macam mana nak makan kalau kita lapar. Jadi fikir dunia ni. Dunia ni. Jadi inilah yang dipikir oleh orang yang terputus hubungan dengan Allah, yang tidak beriman, yang munafik, yang musyrikin. Dia fikir macam mana nak survive kat dunia ni. Memanglah itu perkara yang realiti yang kita sedang hadapi. Tetapi bukan hanya survival yang kita nak sebenarnya di dunia, tetapi lebih penting survival di akhirat. Itu maksud sebut tadi al-iman. Jadi sebab tu kita akan hadapi susah. Tetapi apabila kita menghadapi kesusahan itu dalam keadaan kita hanya memikirkan nak survive sahaja, maka kita tidak akan berjaya di dunia pun tak berjaya, di akhirat pun tak berjaya. Sebab Allah dah gambarkan tadi, kita bacakan mana Allah akan berikan sesuatu tu pada seseorang tu berdasarkan kemampuan, ujian ni, fitnah. Allah akan bagi ujian, Allah akan bagi fitnah. Dan dalam ayat yang lain Allah menggambarkan kepada la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsiran wa in tasbiru wa tattaqu fa inna zalika min azmil umur. Dan Allah gambarkan ni, demi sungguh-sungguh kami pasti menguji kamu pada harta benda kamu, kami akan menguji kamu pada diri kamu, dan sesungguhnya kamu akan mendengar pula. Bukan saja kamu akan diuji dengan harta, dengan diri kamu tadi, kamu didengar pula orang yang telah diberikan kitab sebelumnya, orang Nasara, orang Yahudi dan sebagainya tadi, kan, akan mencaci kamu, menuduh kamu, memfitnah kamu sehingga menyakitkan hati sakit. Dituduh sebagai pengganas lah, dituduh sebagai pemecah belah lah, pelampau lah. Maka dalam pada itu, apa kata Allah sini? Wa minal ladzina asyraku, juga orang yang mensyirikkan Allah tadi. Wa in tasbiru, maka sesungguhnya tasbiru, bersabar tadi, wattaqu, sabar dan takwa. Fa inna zalika min azmil umur, dan semua urusan itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu adalah merupakan sesuatu yang akan membawa kepada kekuatan, dan sebenarnya lebih kurang gitulah. Nak sebut kat sini bagaimana kita kena faham suasana akhir zaman ni, dan 100 tahun kita ni, nombor satu, kita akan berhadapan dengan kesusahan. Tapi kalau kita berhadapan dengan kesusahan, kita nampak kesusahan itulah perkara yang kita nak kena atasi. Maknanya susah, kita nak survive. Kita nak survive saja, fikir nak survive saja, nak mengatasi kesusahan tadi tu, maka kita akan tewas dengan tipu daya Dajjal. Kenapa?
Kerana ada satu lagi perkara yang penting selain daripada kita nak berhadapan dengan kesusahan, iaitu kita nak berhadapan dengan kebangkitan. Innallaha yab'asu li hazihil ummah. Yab'asu li hazihil ummah. Jadi maknanya kita susah, hati kita sedih, hati kita sakit, fikiran kita pun mungkin ditekan, stres, ataupun fizikal kita terpaksa buat sesuatu yang berat, yang susah sebagainya. Tapi kita kena faham, dalam kesusahan itu kita bukan disuruh nak survive saja. Allah bukan perintahkan kita untuk sekadar survive dapat dunia. Macam saya cakap tadi, tak makan, kita lapar, kita makan, cari makan. Yang penting ada makan, kita kata. Ya, kalau tak ada duit, miskin, yang penting kaya ataupun ada duit. Jadi kita nak survive saja. Jadi survive ni sebenarnya bukan solusi di akhir zaman. Tapi solusi di akhir zaman ialah kita survive menuju kepada tajdid, menuju kepada kebangkitan. Jadi sebab itulah di sini penting itu untuk kita faham. Kalau tidak, kita tidak boleh nampak, tak nampak jalan. Buat macam ini tak dapat, macam itu tak dapat. Kita bayangkan sekarang susah. Ramai tak ada kerja, juta. Kalau di Malaysia ni yang menganggur, kan, bukan sikit, yang tak ada duit, yang tak ada nak makan, ramai. Ini tak cerita lagi ataupun tak tengok lagi tempat-tempat yang diserang, yang berperang seperti di Palestin, di Syria, di China, di kawasan-kawasan orang mukmin yang diserang dan sebagainya. Ini tak cerita lagi tentang keadaan bagaimana tempat-tempat yang berhadapan dengan bencana alam. Adanya yang dah kemarau, dah mengalami kebuluran, mengalami bukan kemiskinan lagi, bukan kefakiran lagi, kebuluran. Dah macam nak mati dah, macam di Yaman contohnya dan sebagainya. Jadi kita lihat sini, kesusahan bukan sebenarnya untuk kita nak lepas daripada susah supaya kita senang. Tapi susah sebenarnya nak membina kekuatan. Allah bagi susah supaya kita kuat. Apa maksud kuat? Bukan supaya kita boleh ambil dunia ni, dapat balik duit, dapat makan, dapat semua sekali. Itu memang perlu, kan? Tetapi yang lebih penting ialah kebangkitan. Sebab kan, tiga perkara yang saya sebut dalam kuliah subuh baru-baru ni, yang mungkin ramai tak dapat nak dengar. 3 tanda, 3 trend yang berlaku pada hari ini yang menunjukkan bahawa sesungguhnya kebangkitan akan berlaku. Yang kalau kita tak faham, kita tak tengok 3 tanda ni, maka kita ingat sama aja 5 tahun dengan sekarang sama aja. 10 tahun yang lalu dengan sekarang sama aja. Kita ingat sama aja. Hidup kita 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu sama macam sekarang. Tak sama. Kita sedang menuju kepada satu perubahan, kebangkitan. Apa tanda kebangkitan tadi? Perubahan tadi? Macam mana Nabi sebut tadi, innallaha yab'asu li hazil ummah, akan ada kebangkitan yang Allah akan bangkitkan. Nombor 1, peperangan yang memuncak. Peperangan yang memuncak. Jadi akan berlaku peperangan yang memuncak. Dan kita dah melihat dah kesusahan yang memuncak. Kematian yang berlaku di Palestin sekarang ni. Yang digambarkan kemungkinan besar sekiranya Ukraine contohnya meneruskan niat dia untuk masuk NATO. Allah izin sekiranya Ukraine masuk NATO, maka Rusia tidak akan membiarkannya. Sekutu Rusia tidak akan membiarkannya. Ada 5 tempat yang mungkin kita katakan boleh menjadi tempat peperangan. Peperangan dunia ketiga yang berlaku. Tempat yang paling hot antaranya ialah yang pertama Ukraine dengan Rusia. Di Ukraine sendiri. Contohnya kat situ. Jadi yang kedua di Taiwan, di sebelah tempat kita ni, di Taiwan, China ni. Dengan Amerika. Sama juga dengan Amerika juga belakang itu. Di Taiwan, di Ukraine. Kemudian ada 3 tempat lagi. Tempat-tempat yang kita kata kemungkinan akan berlaku peperangan besar yang kemungkinan akan melibatkan nuklear. Jadi kesusahan itu dia akan bertambah. Bertambah. Jadi ditambah dengan ekonominya, dengan penyakitnya, dengan bencana alamnya dan sebagainya. Jadi apabila kita terlibat dengan
dengan perkara berkenaan dan kita hanya fikir susah macam nak survive je, maka kita tak akan berjaya. Sebab tu kita kena hidup dengan solusi yang sebenarnya baik. Itu nombor satu. Yang pertama, peperangan memuncak. Yang kedua ialah dari sudut kepimpinan. Kepimpinan dunia. Kita lihat sekarang ni telah banyak berubah, dirancang berubah. Jadi kepimpinan dunia yang kita melihat hari ini, hampir keseluruhan kepimpinan dunia sekarang, keseluruhan negara-negara, tidak mendapat sokongan daripada rakyat dia. Even di Israel sekali sendiri pun, Netanyahu tak dapat sokongan rakyat dia. Tapi mereka gunakan kaedah-kaedah. Di mana-mana sahaja. Negara kita ni saya tak nak komen lah. Kita tengok sendiri, kita fikir sendiri lah. Jadi kita lihat macam mana kepimpinan dunia telah berubah. Sekarang ni contohnya King Charles. King Charles pun dia dah sakit dah. Digambarkan sakit. Kemungkinan tak lama juga tu. King Salman pun dah sakit dah. Kemudian King Charles sakit, mungkin diganti oleh Prince William sekarang. Prince William. Kemudian mungkin kalau Prince William naik pula Prince Harry. Kemudian Rothschild pun dah, Rothschild, keluarga Rothschild pun yang generasi keempat tu pun dah meninggal dunia. Ganti anak dia. Sekarang cucu dia. Yang cucu dia lebih hebat. Begitulah macam-macam. Semua. Kita nampak, sebenarnya kalau kita kaji sungguh-sungguh lah, saya tak ada masa nak cakap tentang kepimpinan. Tapi secara ringkasnya, kepimpinan dunia sekarang ni dah mula nak berubah. Berubah kepada sesuatu yang lebih kejam. Kalau yang kafir, yang menentang Islam lagi kejam. Kalau yang Muslim pula, ke arah munafikin, lebih kejam lagi. Jadi ini yang kita nampak. Maknanya kepimpinan dunia akan berubah. Dan begitu juga yang ketiga ialah kita sebut tentang sistem. Sistem apa namanya, dunia juga, jahiliah juga dah sampai ke puncak dah. Dari sudut ekonominya pun nak habis, nak jatuh dah. Dari sudut ialah sistem fiat money nak jatuh dah. Jadi mana tiga ni tanda besar ni. Ini saya urai panjang dekat kuliah subuh yang baru ni. Siapa yang dapat rakaman, boleh dapat rakaman lah. Jadi sebut kat sini, bila tiga benda ni berlaku, maka akan berlaku kebangkitan. Akan berlaku perubahan sistem kepimpinan dunia. Sistem dan kepimpinan. Jadi akan berlaku perubahan. Dan bila berlaku perubahan, maka di situlah yang berubah ke mana? Al-Islam. Islam akan bangkit. Secara fitrahnya macam itu, secara naturalnya macam itu, secara paksa pun macam itu juga. Suka, rela ataupun paksa, Islam akan bangkit. Sebab satu, disebut tadi peperangan yang menyebabkan kucak-kacik, kematian, kesusahan. Yang kedua, disebabkan kepimpinan yang semakin bertukar, bukan makin kuat sebenarnya. Kepimpinan dunia makin lemah. Kenapa kepimpinan dunia makin lemah? Sebab dia nak naikkan Dajjal. Dajjal nak naik, sebab tu kepimpinan dunia lemah. Yang ketiga, sistem jahiliah ni terpaksa diubah. Sistem fiat money kita ni, duit Amerika akan jatuh teruk ni. Sekarang ni pun duit jatuh teruk. Bukan barang bertambah naik. Barang tak bertambah naik. Tetapi duit yang jatuh menyebabkan harga barang naik. Jadi kita lihat hari ni sistem kewangan pun habis. Itu sistem kewangan, sistem kesihatan. Hari ni orang nampak dah. Kan, sistem kesihatan hari ni mengarut. WHO mengarut. Kan. Ramai doktor-doktor yang dah berpaling daripada apa yang mereka, sebab dikuasai oleh tangan-tangan yang jahat tadi. Baik. Jadi sebab itulah kita lihat sini, fenomena-fenomena ini sebenarnya membawa kepada apa yang kita gambarkan sebagai kebangkitan. Sebab tu kita susah, jangan kita fikir aku susah nak survive. Nak kena kerja lebih masa. Nak kena apa namanya cari lagi, sibuk lagi dengan dunia ni. Nak kena fikir kesihatan ni, nak cari ni, jadi bukan maknanya kita tak nak selesaikan, tetapi jangan hanya sekadar survival. Survival adalah fitrah, memang Allah jadikan pada kita, tetapi survival di peringkat di 100 tahun ni bersama kebangkitan. Jadi kebangkitan juga merupakan satu yang dikatakan sebagai solusi. Jadi kita kena faham yang ini. Kalau kita faham yang ini, baru kita faham, oh kenapa kalau kita susah, nak kena susah bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita, ukhwah, yang ada ukhwah, bersama-sama dengan jamaah. Kalau susah berjamaah.
Susah berjemaah. Kalau kita kata takut kita berjemaah, kita duduk takut sama-sama, jangan seorang-seorang macam itu. Sebab apa? Sebab kita bukan berhadapan dengan kesusahan saja, yang mana kita nak survive, cari dunia, tapi kita nak berhadapan dengan satu lagi suasana yang penting, iaitu kebangkitan. Jadi sebab tu pada hari ini kita nak kena kebangkitan. Untuk memahami kebangkitan itu pula, maka kita dah bincanglah sedikit sebanyak sebelum ni kan banyak. Cuma saya nak sebut satu lagi kekuatan. Salah satu kekuatan yang kita nak kena faham bila kita menceritakan tentang kebangkitan ni ialah iaitu kita perlu memahami, kita perlu bersatu, dan kesatuan itu bukan sahaja kesatuan akidah yang saya sebut lepas, kesatuan akidah, tetapi juga kesatuan jalan, kesatuan wasilah, jalan. Jadi maknanya untuk kita bangkit ni, kita tak boleh fikir ikut logik kita. Wah, sekarang ni kita masalah ekonomi, maka kita kena tegakkan ekonomi. Ekonomi rakyat ni. Jadi kita berfikir ekonomi sahaja. Itu ikut logik. Jadi bukan ekonomi saja. Ada lagi yang lain-lain. Nombor satu, iman, akidah. Itu kita kena proses. Ibadah, akhlak, kena proses tingkat. Kena tingkatkan, kena bina di kalangan umat. Dan kemudian yang lain-lain lagi lah. Macam itu kan. Jadi hari ini orang banyak ikut logik. Ada yang kata, kita ni nak akhir zaman, kita nak kena banyakkan bersihkan hati dan zikir. Itu aja. Bersih hati, zikir. Hal lain tak fikir. Kan? Tentang kekuatan-kekuatan yang lain tak fikir. Jadi akhirnya, orang umat Islam hari ini, dia menggunakan insting dia untuk survive. Kat situlah solusi dia. Jadi sebenarnya kita tak boleh hanya sekadar insting. Bukan sekadar insting, tetapi kita kena ada sunnah. Apa Nabi buat dulu? Kena buat betul-betul Nabi buat. Nabi buat kena ikutlah. Apa Nabi buat? Contohnya, kita tengok Nabi membina sahabat-sahabatnya yang dakwah. Didakwah, dah dapat dakwah macam kita hari ni. Dah dapat dakwah sikit, kita kena tarbiyah. Bentuk takwim, bentuk tingkatkan. Kemudian dapat tingkatkan tu, bina pula lagi. Kekuatan ibadah, kekuatan akhlak, adab kena ada. Cakap main bantai aja. Itu bukan adab akhlak yang baik contohnya kan. Jadi adab akhlaknya. Kemudian kita kena faham macam mana nak membina kekuatan iman. Sehingga iman melahirkan kekuatan ma'unah dan karamah. Jadi bukan iman saja. Kita bukan kata nak beriman saja. Iman macam biasa-biasa ilmu kalam. Kita membahaskan sifat-sifat Allah dan sebagainya sekadar untuk pengetahuan, untuk akademik. Tak. Iman yang melahirkan ma'unah dan karamah. Iman yang melahirkan kekuatan, pertolongan dan karamah daripada Allah. Ini penting. Jadi kita kena melihat Islam secara menyeluruh. Jadi disebut kesatuan jalan. Jadi jalan ni penting. Wasilah. Jadi kita kena faham. Ini kebangkitan. Jadi kebangkitan ni dia bukan hanya sekadar kita kata kan, kita nak bangkit ekonomi. Betul, ekonomi rosak. Tapi itu nak survive. Itu masih lagi dalam survival. Jadi tak cukup. Penting, bukan kata tak perlu. Penting, ekonomi penting. Akidah, iman, tarikat. Untuk bersihkan hati. Hakikat, memahami makrifat, penting. Kemudian begitu juga dengan education, pendidikan, penting. Dinar emas, dirham, penting. Tapi semua tu perlu digarapkan. Perlu disatukan. Ini yang digambarkan tadi kebangkitan. Sebab kita bukan nak survival semata-mata. Sebab survival ni ialah orang yang mencari dunia. Itu alwahan. Sebab tu di dalam Islam sebenarnya tidak ada istilah prepping. Macam mana yang dipahami oleh orang Barat. Orang Barat dia buat prepping. Bila berhadapan dengan bencana alam. Dia buat prepping. Jadi prepping ni sebenarnya idea daripada Amerika. Kerana saudara kita di sana berhadapan dengan bencana alam yang banyak. Dan pihak kerajaan pula tak bantu. Jadi mereka kena prep. Ada yang kena taufan, puting beliung. Ada yang kena banjir, ada yang kena hutan terbakar. Jadi mereka buat prepping. Kita pun ikut prepping. Sebenarnya persiapan akhir zaman bukan prepping. Tanpa menafikan prepping tu okey. Saya tak menafikan. Tapi bukan itu. Itu hanyalah merupakan strategi saja. Tapi solusinya ialah kita duduk dalam satu taifah dan kemudian kita membina kekuatan taifah itu
mengikut sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah, jangan sangka pula kena pakai serban, kena ada janggut. Itu sunnah, itu sunnah kecil-kecil. Sunnahnya yang paling besar ialah jihad, dakwah dan tarbiyah. Jihad, dakwah dan tarbiyah, di situlah bermula kekuatan yang lain-lain menghebak. Ini kita kena tengok. Dan situ ada lagi dalam jihad, dakwah, tarbiyah ni kena bergerak secara organisasi, secara tersusun. Munazamah, satu yang tersusun. Bukan macam itu je. Dia mesti ada tersusun. Dan tersusun jangan pula pandang, kita kena berpersatuan ke apa. Bukan maksud persatuan berdaftar. Itu secara rasmi je. Tapi sebenarnya tersusun dalam semua keadaan. Dia ada indibat, dia ada disiplin. Dia ada kaedah-kaedah kawaid, kaedah-kaedah nak bergerak macam mana. Dia faham wakil, faham realiti, dan dia memahami akan syarak, benda-benda yang daripada Quran dan Sunnah. Jadi untuk kesatuan jalan ini, maka Allah gambarkan dalam surah Fatihah yang kita baca selalu. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi dalam ayat ini Allah SWT menggambarkan kepada kita supaya berada di atas jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalan siapa? Golongan an'amta 'alaihim, golongan yang telah diberikan nikmat. Siapa dia? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikut sahabat tabi'in, para pengikut kepada pengikut sahabat tabi'in, dan seterusnya sampailah kepada ulama-ulama muhaqqiqin, ulama yang hidup bersama al-haq, dan sampailah kepada kita pada hari ini. Jadi maknanya di sini mengikut apa yang digambarkan oleh Allah dan Rasul, bukan kita ikut diri kita. Sebab tu hari ini semalam contohnya saya rasa baik, saya rasa syukur jugalah ada di kalangan sahabat-sahabat kita daripada PPIM dan sebagainya. Malakat Mall, semalam mereka ada buat satu pertemuan di Malakat Mall. Saya dijemput untuk nak menghadirilah, nak dengar apa dia cakap tu. Alhamdulillah saya dapati bagus. Salah satunya mereka nak membangunkan ekonomi orang-orang Islam ni. Ekonomi orang Islam. Bagus. Satu yang kita perlu sokong dan perlu kita bersama-sama. Cuma saya nak tambah di sini ialah bagaimana tajdid dia berlaku bukan dengan survival. Bukan untuk survival. Survival berlaku bila melaksanakan tajdid. Bila kita bangkit baru survive. Survive ni macam mana? Survive ni maknanya kita selamat di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita pergi survival saja, maka samalah macam orang putih tadi. Bila bencana alam nak prep. Bencana alam nak prep. Jadi dia fikir tak sampai kepada kebangkitan. Tak sampai kepada perjuangan yang hakiki, yang sekarang ni sebenarnya tengah panas ni sebenarnya dah makin dekat. Sebab tu Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita supaya kita tak sesat. Taraktukum ala al-baydha'il lailuha kanaha bihala. Tak maaf, dia tulisan kecil sangat nak baca. Saya bacakan dia punya ni lah. Aku telah tinggalkan pada kamu dalam keadaan yang terang benderang, di mana malamnya seperti siang, tidak tergelincir daripada sudahku kecuali orang-orang yang celaka. Ini hadis diriwayatkan Al-Mustadrak, Ibn Majah dan sebagainya. Apa dia? Al-Quran dan Sunnah. Jadi Nabi dah cerita kat kita dah. Kamu akan dapat susah besok. Akhir zaman kamu akan susah. Kamu akan keliru. Contoh keliru macam mana? Ni saya nak sebut sikit. Duta ataupun wakil Algeria daripada kerajaan Algeria telah mengeluarkan satu ucapan yang cukup power dekat United Nations berkenaan isu Palestin. Dan orang Arab, duta-duta Arab semuanya apa? Semuanya bersama. Cakap Arab ni bersama sekarang ni. Wakil-wakil di United Nations semua bersama. UAE ke, Qatar ke, dan sebagainya lah. Semua bersama. Dan mereka telah mengeluarkan satu statement. Kita nak bersama apa yang diminta ni. Apa yang diminta? Dia cuma minta ceasefire. Dan membenarkan kami membentuk semula Gaza. Itu dia minta. Nampak tak? Sebab sekarang ni, saya nak beritahu lah kat tuan-tuan dan puan sekarang. Sekarang ni, Israel dah 6 bulan lebih
Dia dah bunuh ramai dah. Lebih daripada 30,000 dah mati. Dia dah hancurkan Gaza. Hancur sehancur-hancurnya. Rafah pun dia bom. Rafah ni sempadan Mesir dengan Palestin daripada Gaza. Dia dah buat macam-macam dah. Habis dah. Tiba-tiba kan dalam keadaan kita semua ni, dalam keadaan semua dah nak mula bersatu ni, tiba-tiba naik orang Arab yang dikatakan sebagai pemimpin. Dia kata apa? Kami nak minta ceasefire. Memang Netanyahu dah sebut pasal ceasefire. Sebelum ni sombong. Netanyahu tak nak sebut pasal ceasefire. Apa kata dia? Apa pun jadi, kami akan habiskan Gaza. Netanyahu sebut macam itu. Begitu juga pimpinan Israel Zionis. Jadi sekarang ni, bila dah 6 bulan lebih, bila dah 6 bulan lebih mereka berhadapan dengan Palestin, dia bomnya, dia bunuhnya, dia hancurkan, kan, dia halaunya macam itu, dalam keadaan orang satu dunia kata genocide, kan, dia tak peduli, dia buat juga. Dan sekarang ni dah berjuta, bukan berjuta, dah bilion duit dia habis, kos nak hancurkan tadi. Tiba-tiba kan dia kata kita nak minta ceasefire. Kenapa tak sebelum ni? Kenapa tak 2 bulan sebelum ni? Kenapa tak bergabung orang Arab tadi? Kenapa orang Arab, duta-duta Arab ataupun wakil-wakil Arab dekat United Nations sebelum ni, seminggu selepas dia bom, 2 minggu selepas dia bom, dia tak bersatu semua? Nak tunggu sampai 6 bulan lebih kerana arahan supaya kamu bersatu semua, kata nak minta ceasefire. Kenapa? Kerana sebenarnya Israel dah kalah dah. Israel dah kalah. Perkara yang paling mereka takut, yang paling ditakuti oleh Israel, bersatunya umat Islam satu dunia. Melawan ni, membantu Gaza, Palestin. Itu yang paling dia takut. Tengok peperangan Afghanistan. Afghanistan ni kuasa besar. Tak ada apa-apa, kampung. USSR, Soviet Union, satu kekuatan yang hebat dekat dunia ni. Macam kita kata setanding dengan Amerika lah. Kalah. Bila umat Islam masuk, mujahidin masuk. Sekarang ni mujahidin dah mula nak masuk. Mujahidin. Ataupun kita kata orang-orang yang Islam dah mula nak tolong. Bukan orang Islam aja, orang bukan Islam pun dah marah. Orang Amerika pun marah pada Biden. Kan? Jadi dalam keadaan marah ni, mereka pun kata kita nak ceasefire. Ceasefire je dan bagi bantuan. Kemudian nak bangunkan rumah-rumah yang dihancurkan tu, siapa nak bayar ganti rugi tu? Nyawa-nyawa yang mati yang telah dibunuh tu, siapa yang nak bayar pampasan ganti rugi tu? Kejahatan genocide yang telah dilakukan tu. Jadi dia suruh kita tolong menolong lah, sama-sama kita orang Islam ni. Saudara kita kena tu. Nampak? Jadi Israel jadi apa? Israel tetap akan sombong. Ini sebenarnya adalah perancangan mereka. Mereka kata kalau betul-betul nak berdamai ceasefire, kan, ganti semua rumah-rumah, hospital, banner semula. Bebaskan sekatan, tembok, runtuhkan tembok. Bebaskan rakyat Palestin yang ditangkap dalam penjara-penjara Israel tu. Bebaskan. Jangan kacau tanah Palestin yang hadir sekarang ni. Jangan kacau Masjid Al-Aqsa. Kalau betul nak buat itu. Tapi yang mereka nak cuma ceasefire, tolong. Kenapa? Itu yang memang diorang nak buat pun. Kenapa? Kerana Israel dah kalah dah sebenarnya. Jadi bila nak menang aja, orang Islam nak menang aja, dia potong. Ini strategi diorang. Jadi kita pula bila nampak susah nak kena survive. Kita tak perasan sebenarnya bukan survival yang Allah perintah sahaja. Bukan kita kena survive sahaja, tapi Allah perintah kita suruh survive dan juga suruh bangkit. Dan melakukan tajdid. Melakukan perkara yang membina kekuatan umat. Sehingga umat tidak akan dibunuh macam itu sahaja. Tidak akan dihancurkan macam itu sahaja. Hari ni kalau Israel nak bom, dia bom aja, habis. Siapa pun tak boleh cakap. United Nations yang konon-kononnya menjaga keamanan negara, keamanan dunia, senyap sepi. Yang dia boleh menangis saja. Kita pun boleh macam itu je. Jadi ketika mana umat Islam yang mula panas, bukan umat Islam saja panas, orang bukan Islam pun panas juga.
Mereka nampak, oh ni sangat bahaya ni. Bahaya. Pada masa yang sama, mereka nak tegakkan kepimpinan Dajjal, Al-Masih Dajjal. Pada masa yang sama, kepimpinan Al-Masih Dajjal nak tegakkan. Jadi sebab tu hari ni mereka nak buat ni. Dia nak sembelih lembu apa ni? Lembu merah tu. Sebenarnya lembu merah dah sembelih baik lama dah. Sejak daripada tahun 2020 dia dah sembelih dah. 2019 dia dah sembelih dah. 2018 dikumpul, 2019 dah sembelih, 2020, 2021 semua dah sembelih dah. Tapi Dajjal tak keluar-keluar. Dia kata raja dia Melek Mesayat tak keluar-keluar. Takut Dajjal. Bukan takut, dia belum masa dia. Jadi tak keluar-keluar sampai sekarang ni. Dia terpaksa keluar. Dajjal terpaksa keluar. Kenapa? Dia mula marah. Marah apa yang dia marahnya? Antaranya Palestin yang menentang yang paling kuat tu Hamas, yang menentang paling kuat nak dihapuskan. Dia dah berjanji. Netanyahu ada punya IDF dia semua dah berjanji kami akan hancurkan sehancur-hancurnya orang Palestin, contohnya pejuang-pejuang tadi. Dia tak kira budak pun dia bunuh, orang tua pun dia bunuh, perempuan dia bunuh, semua dia bom macam itu. Tiba-tiba tak boleh menang-menang. Tak menang sampai sekarang, tak menang-menang. Jadi marah tak? Marah dia. Bodoh Netanyahu, dia kata. Bodoh kau punya dia. Kecil macam itu pun tak boleh kalahkan. Mereka dah masuk komando daripada Britain masuk nak bantu, tak menang juga. Jadi sekarang ni mereka bimbang. Nanti umat Islam bersatu macam Afghanistan. Bersatu macam yang berlaku di Bosnia. Maka akan habis Israel. Bukan Israel habis. Semua sekutu dia akan habis. Sebab sebagaimana yang berlaku di Afghanistan, USSR, Kesatuan Soviet Union melawan Afghanistan, hancur Kesatuan Soviet Union apabila umat Islam Mujahidin masuk dari seluruh dunia masuk membantu. Walaupun perangnya tu nampak macam simple-simple aja. Daripada Malaysia pun ramai masuk. Pada masa tu pejuang-pejuang daripada Malaysia dia pergi sana berjuang. Allah izin, hancur, berkecai USSR, pecah menjadi negeri-negeri kecil sekarang. Rusia, dia kat Rusia sebiji dia je. Dan pecah-pecah semua. Bayangkan, sekiranya Palestin menang dengan kesatuan para pejuang-pejuang mujahidin yang ada seluruh dunia berkumpul masuk dalam Palestin, Gaza, maka USA, NATO, semua kekuatan mereka akan hancur. Di situlah kita gambarkan innallaha yab'atsu li hadzihil ummah. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan ke atas umat ini may yujaddidu laha dinaha. Mereka yang akan mentajdidkan agama. Macam mana? Peperangan yang kita nampak tadi. Peperangan yang dekat Palestin ni. Sebab tu diorang ni strategi dia, kita buat ceasefire. Ceasefire je. Berhenti. Sebenarnya bukan berhenti sahaja, kita nak dia ganti. Kita nak dakwa Netanyahu tu, nak dakwa Israel tu, nak rombak Israel, nak cabut negara Israel tu dan jadikan Baitul Maqdis kita punya, Islam punya, Muslim punya, bukan antarabangsa punya. Nampak? Jadi kita macam kita main bola lah kan. Main bola Malaysia lawan Oman kan. Malaysia lawan Oman. Main dekat Oman. Jadi time player kita nak kejar, katakan dia dah skor 2, kita kejar dapat 1. Tiba-tiba kita nak, kalau seri je dia tak boleh masuk, contohnya dia kalah kan. Jadi maknanya seri pun tak nak kan. Kalau tiba-tiba seri, jadi tak tiba-tiba blackout, satu stadium blackout. Perlawanan terpaksa dihentikan. Terpaksa dihentikan ataupun terpaksa tukar referee tu. Dia check referee yang berat sebelah kan. Referee yang ni pula kan. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan kan, begitulah hakikatnya. Bila mereka al-haq dan batil bertembung, al-haq pasti menang. Al-haq pasti menang. Bila al-haq nak menang kan, maka ketika itulah munafikin, musyrikin dia akan merancang supaya jangan bagi menang. Jangan bagi menang. Ini dah lama sangat ni, dah 6 bulan lebih ni. Dah 6 bulan lebih ni kita berperang ni tak menang-menang. Jadi nampak. Jadi nak sebut kat sini sebenarnya kita kena memahami akan realiti yang ada pada hari ini kan,
bahawa kita akan berkecamuk ni, pemikiran ni berkecamuk. Kita akan berpecah-pecah ni. Kenapa ada yang setuju, tak setuju dan sebagainya. Jadi sebab itu saya sebut ni, bila kita berada di akhir zaman, ada dua perkara yang realiti yang berlaku, yang kita kena faham. Yang pertama, kesusahan menyebabkan majoriti orang Islam akan fikir nak survive saja. Nak survive saja. Dia fikir nak kerja makan gaji je. Dia tak fikir pun nak independent. Fikir nak kerja makan gaji orang je. Gaji tu pula orang musyrikin. Saya sebut dalam kuliah subuh yang lepas. Saya kata apa? Saya kata, tidak ada hadis yang saya jumpa Nabi mengajar kita boleh bekerja dengan orang yang mensyirikkan Allah. Tak ada hadis. Saya rasa tak ada. Kalau ada, beritahulah kan. Saya tak jumpa. Bolehlah bekerja dengan orang musyrikin. Pergilah bekerja dengan orang kafir. Pergilah bekerja dengan orang yang melawan Islam. Musuh. Bekerja dengan musuh. Pergi kerja. Ambil gaji. Pergi. Tak ada. Tapi Nabi suruh sahabat-sahabat independen. Berdikari. Pergi pasar, berniaga. Buat trading. Buat apa-apa yang boleh berniaga. Pergi ladang, buat ladang. Pertanian supaya kita ada sumber kita. Sumber kita sendiri. Pergi buat benda-benda yang asasi. Berdikari, bersama-sama, berpakat. Muhajirin, Ansar, bergabung. Ini koperasi, konsep koperasi. Bergabung. Kan? Muhajirin, Ansar bergabung. Dipersaudarakan oleh Nabi SAW. Pergi buat niaga. Pergi buat ladang. Pergi buat kerja-kerja yang membina. Tak ada kerja, pergi kerja dengan Yahudi. Tak apa. Yahudi kaya, kata Nabi. Contohnya lah, Yahudi tu kan kaya, pergilah kerja dengan dia orang. Kerja dengan dia orang. Tak ada. Kerja dengan musuh Islam. Tak ada. Jadi kita hari ni, nak survive, tak apa kot. Kita kerja dengan orang ni. Tak apa kot dengan musyrikin. Tak semayang pun tak apa. Jadi kita nampak hari ni, kita fikir survival aja. Itu nombor satu. Jadi siapa yang fikir survival, sesat dia. Dia kena fikir survival dan juga kena fikir ya ba'asu tadi, iaitu kebangkitan. Tajdid man yujaddidul laha dinah. Yang akan mentajdidkan kebangkitan, akan membina kekuatan Islam, kekuatan umat. Jadi bila kita survive dan membina kekuatan umat, barulah kita menuju kepada kemenangan yang sebenar. Yang Allah janjikan kemenangan yang sebenar. Jadi sebab tu untuk jalan ini kena buat sama-sama, berjamaah. Kalau ada orang-orang buat kerja, kita tolonglah sahabat-sahabat kita ni, tolong-menolong. Kan, tolong-menolong. Jangan kita biarkan seorang aja buat, asyik dia aja buat kerja. Tak, tolong, bantu. Bantu sahabat-sahabat kita, sahabiah kita, bantu. Tolong yang boleh kita tolong. Tengok dia aja buat, dia letih dia sampai sakit-sakit. Sampai sakit-sakit dia buat kerja. Kita tengok aja, dengar aja dari jauh. Kita kena tolong sebab kita ada tajdid tadi. Kebangkitan. Kerana inilah jalan dia. Okey. Selepas daripada dua kesusahan ini, susah untuk berhadapan dengan ujian-ujian akhir zaman, kita kata kemiskinan, ketakutan, kesakitan dan sebagainya. Juga ujian untuk kita bangkit bersama-sama tajdid, maka apa berlaku setelah kita melaksanakan dua benda ni, maka akan berlakulah apa yang digambar sebagai penyatuan. Akan berlakulah penyatuan dan kebangkitan tadi. Maksudnya umat Islam akan hidup dengan tarbiyah, dengan dakwah dan jihad tadi. Dia akan bersatu dan dia akan membina kekuatan. Wa'idul lahum mastata'tum min quwwah. Baru kita boleh bina kekuatan. Kalau tidak, kita mimpi je. Cakap je, Imam Mahdi lah, kami ni Al-Mahdiyin lah, kami nak bangkit. Tapi kita tidak ada solusi yang jelas. Kita ingat sekadar ukhuwah je. Tak, ukhuwah ni perlu disusun dalam bentuk organisasi. Organisasi ni bukan jawatan ke apa tu, tapi organisasi maknanya satu gerakan. Ukhuwah perlu digerakkan secara jama'i. Dia tak boleh seorang-seorang dia. Memang kalah confirm. Sebab itu bukan daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti secara jama'i, mesti selalu bersama-sama. Jadi ini yang kita nak kena faham bila di akhir zaman. Sebab tu minta maaf saya sebut, selagi kita kerja dengan golongan musyrikin, sistem musyrikin, selagi kita kerja dengan sistem kafirin, selagi kita bekerja, maka kita tidak akan ada kekuatan yang sebenar. Sebab tu kita kena berusaha independen, berdikari,
Tapi saya seorang-seorang saya tak kuat. Memang tak kuat seorang-seorang. Kita kena bergabung dengan mereka yang berjuang. Kita bergabung dengan mereka yang ikhlas, yang betul-betul nak membangkitkan Islam. Bergabung dengan mereka. Fikir, saya tak ada modal, tapi saya ada tenaga, saya ada kepakaran. Yang kawan kita, sahabat kita pula ada modal dan disanggup mai sama-sama kita buat. Gabung buat modal dengan apa kita buat sama-sama. Buatlah trading ke, buatlah bisnes ke, buatlah ladang ke, buatlah apa-apa yang basic, yang asas. Maknanya untuk tujuan membina kekuatan. Selagi kita fikir kita seorang-seorang kan, kita dah hijrah. Sekarang kita dah hijrah dah. Dah hijrah tapi masih fikir seorang-seorang lagi. Masih fikir saya, isteri, anak, keluarga. Kita masih fikir keluarga kita. Kita tak fikir juga ummah. Selagi fahaman ummah tak masuk dalam kehidupan kita sebagai satu gerakan tajdid, maka selagi itulah kita tidak membina kekuatan. Kita masih ikut arus lagi. Sebab tu kita nak kena faham akan hakikat realiti yang sedang mereka susun hari ini nak menipu kita. Kita ingat kita dah okey dah. Gaji besar. Berapa gaji? 10,000. 10,000 sebulan. Tapi kerja makan gaji dengan musyrikin. Gaji berapa? 20,000. Tapi kerja dengan orang yang musuh Islam. Jadi di mana tajdid tadi? Di mana barakah tadi? Rahmat tadi? Sedangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat tidak menunjukkan macam itu. Mereka tidak fikir nak kerja makan gaji dengan Yahudi. Walaupun orang Yahudi kaya-kaya. Dia boleh bekerja dengan Yahudi, berniaga, jadi partner dengan Yahudi, boleh. Tapi Nabi tak pernah sebut. Jadikan Yahudi partner, dia kaya tu, ambil peluang. Tak ada, hadis tu tak ada. Tak tahulah kalau ada, saya tak jumpa. Tapi tak ada setakat ni yang saya nampak, tak ada. Nabi tak suruh kita bekerja dengan musyrikin. Tak. Nabi suruh kita berniaga, partner dengan sahabat ni, Ansar Muhajirin. Ansar Muhajirin, partner, buat partnership. Tolong-menolong dengan sahabat-sahabat. Bina jamaah, gerakan yang kuat. Bina kekuatan. Ini yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah yang terbaik, contoh yang terbaik, itulah dia. Dia nak sebut kat sini bagaimana kita hari ini nak kena faham. Kita bukan nak survive saja, tapi kita nak bangkit. Kita nak tegakkan Islam. Kita nak tegakkan, bina kekuatan ummah. Barulah kita berada di atas ihdinas siratal mustaqim. Kalau tidak, kita berada di cabang-cabang, macam-macam cabang ada jalan pada hari ini. Jadi ini sebagai peringatan untuk diri saya sendirilah dan juga untuk seluruh sahabat dan sahabiah. Minta maaf lah, saya cakap kuat sikit hari ni. Sebab apa saya cakap kuat sikit? Sebab keadaannya semakin kritikal. Tipu daya Dajjal makin kuat. Saya tengok bila bersatunya pimpinan-pimpinan yang mewakili Arab Middle East. Saya tengok dia punya sidang media. Tadilah, pagi tadi saya tengok. Saya tengok ni, apa dia nak? Rupanya dia nak ceasefire je. Benarkan masuk makanan. Itu permintaan NGO punya level. NGO punya level. Kalau kerajaan ni, demand. Kami demand Security Council. Bukan saja ceasefire, hukum Netanyahu, hukum negara Israel. Rakyat dia tu yang menyokong genocide. Dia melakukan jenayah perang yang luar biasa. Membunuh kanak-kanak di hadapan kamera. Bukan bunuh orang tak nampak. Kalau zaman dulu, kan, dia bunuh seorang general daripada Afrika, kena tangkap sebab dibunuh, sebab ada kubur yang digali, pembunuhan beramai-ramai. Orang kampung contohnya. Ditangkap, dihukum. Itu dulu. Ini depan mata, depan kamera. Dan bukan saja kamera orang Islam, tak, kamera dia sendiri. Drone yang diambil oleh Israel memperlihatkan bagaimana dia membunuh 4 orang kanak-kanak, 4 orang pemuda, remaja yang balik rumah bila dah aman-aman sikit, keadaan dah okey dekat Khan Yunis. Di Khan Yunis ni, Khan Yunis pun dekat-dekat dengan sepadan Rafah juga. Kan? Jadi mereka balik 4 orang nak tengok rumah dia yang kena bom. Balik 4 orang, seronok-seronok, lari-lari, budak-budak, remaja. Drone Israel tengok, tunjuk. Ni kamera ni, drone ni, kamera ni. Tengok 4 orang tu, dia tembak bunuh.
3 orang habis mati. Seorang lari, dia kejar seorang tu terjatuh. Dia tembak, mati 4 orang. Dan kamera tu kamera drone Israel. Dan mereka benda tu boleh tersebar ke tempat kita sampai kita nampak. Jahatnya, takbur, sombongnya mereka. Lepas tu sekarang ni, pimpinan Arab kata, kita nak minta berdamai. Kenapa nak berdamai? Sebab Israel kalah. Dia tak boleh bunuh askar-askar, pejuang-pejuang Palestin. Dia dah bunuh anak-anak semua. Dah kalah, dia tak boleh nak lawan. Dia kata nak berdamai. Dia dah berbilion US dollar yang telah dihabiskan dalam peperangan ni. Bilion. Bukan juta lagi, bilion. Berapa banyak gaji dia dan kerugian. Jadi hari ni kita tengok pengkhianat ni. Bertopengkan wakil orang Arab, bertopengkan wakil orang Islam. Kalau betul nak tolong, kan, minta ganti rugi. Bina 10 Gaza dengan duit Israel tu. Bina, jangan minta sedekah pada orang Islam dah. Orang Islam kan bukan tak nak bagi, tapi nak sebut kat sini kan, ganti rugi. Dakwa Netanyahu. Gantung dia ke, tembak dia ke, sebab kejahatan genosid, pembunuhan, jenayah perang. Kan, lebih daripada 30,000 telah dibunuh. Kan? Ratus ribu sekarang yang sakit dan sebagainya, yang mungkin kita tengok memang keadaannya cukup susah. Jadi inilah perkara yang berlaku kepada dunia. Kita hari ni fikir nak survive aja. Oh, saya tak ada kerja lah. Macam mana ni ustaz? Saya tak ada kerja sekian-sekian. Saya tak ada duit. Saya tak ada makanan. Kita fikir kita nak survive, tak ada makanan, lapar nak makan. Tak ada kerja, nak ada kerja, tak ada duit, miskin, nak ada duit. Bukan tak boleh. Boleh. Memang kita kena fikir, itu fitrah. Tetapi kita kena fikir untuk bangkit. Untuk kita melakukan tajdid. Tajdid. Kerana tajdid itu, sebab saya sebut tadi, benda yang berlaku ni telah menunjukkan bahawa tanda-tanda akan ada berlaku perubahan kepimpinan dunia, perubahan kepimpinan sistem. Sistem akan berubah dan dunia pun kepimpinan akan berubah. Kenapa? Dah sampai kemuncak. Dia dah dekat kemuncak ni. Kemuncaknya apa? Bila kita menang, insya-Allah. Mungkin dalam 2-3 tahun. Tapi sebelum kita menang, nak sebut sini, Allah sebut tadi kan. Kami akan menguji kamu dengan harta kamu, dengan nyawa kamu, diri kamu. Dan kemudian bukan sahaja itu, kamu akan dihina, dicela, difitnah oleh ahli-ahli kitab. Mereka akan tuduh kita macam-macam. Maknanya sampai hati kamu sakit. Sakit hati kita. Kenapa? Dituduh macam-macam. Ini perkara yang akan berlaku. Dan sedang berlaku ni. Akan bertambah-tambah. Maka kita nak kena rasa. Saya mudah-mudahan Ramadan pada kali ini akan memberi kekuatan. InsyaAllah di Rimbunan Kasih Ladang Ansar Agro Farm. InsyaAllah di Rimbunan Kasih kita akan buat i'tikaf 10 hari di musalla. Jadi saya jemputlah siapa-siapa yang nak bersama. Kita nak laksanakan apa yang kita bincang-bincang bulan tahun lepas berkenaan uzlah dan khalwat. Siapa yang ada masa, mari join. InsyaAllah bermula daripada 20 hari bulan Ramadan. 20 hari bulan Ramadan. 19 tu, 20 tu lah, siang tu kita start lah. Hari Ahad, kita tak silap. Jadi kita mula 19 hari Sabtu tu boleh datang. Siapa yang ada masa, datanglah. Ambil 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh. Bermalam kat situ nanti insyaAllah kita akan beritahulah kaedah-kaedah ni, macam mana nak buat, nak uzlah. Dan kita nak ambil peluang Ramadan yang ada ni, sisa-sisa ni, untuk kita bina kekuatan sungguh-sungguh. Supaya mudah-mudahan kita ikhlas, bersih dan kemudian istiqamah. Istiqamah insyaAllah. Itulah insyaAllah sikit sebanyak no. Saya minta ampun pada Allah Ta'ala dan minta maaf kepada semualah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan insyaAllah. Aku dikali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum insyaAllah. Kita baca doa insyaAllah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ada soalan. Benarkah 22 April 2024 ni rancangan Yahudi nak sembelih red heifer di depan Al-Aqsa? Sebenarnya mereka dah buat dah sebelum ni. Tahun 2022 dah buat. Tahun 2021 dia dah buat. Tapi dia buat sikit, sekecil-kecil.
Dia dah buat dah sembelih tu. Dia dah buat ritual apa ni, lembu merah ni, dia dah buat dah. Sejak daripada 2019 lagi dia dah sembelih. Tapi dia buat cara sembunyi-sembunyi. Kemungkinan besar yang kali ni kalau dia buat, kemungkinan besar saya tak pasti, saya kena cek balik. Dia akan buat besar-besaran, wallahu alam. Tapi kalau dia buat besar-besaran tu, maknanya kalau dia buat besar-besaran, maknanya satu yang besar akan berlaku lah. Satu yang besar. Tapi sebelum ni dia dah buat dah, dia sembelih cara macam sama-sama dia je. Ni kalau dia di iklan orang lain ramai ikut buat semua, memang besar lah. Dan sekiranya berlaku tu, insya-Allah makin dekat dengan kemenangan, insya-Allah. Bukan dekat kemenangan orang lain menang. Jangan kita ingat, oh itu Al-Qassam akan menang, Brigade Al-Qassam lah semua akan menang. Tak. Bila cakap kemenangan ni, semua orang terlibat. Semua terlibat. Orang beriman lah. Orang yang beriman, dia akan terlibat. Sama ada terlibat cara langsung atau cara tidak langsung. Jadi jangan kita ingat, oh itu semua Arab mengikut, itu semua orang sana. Tak, kita terlibat. Macam mana nak tahu terlibat? InsyaAllah nanti kita akan bincang. Tapi secara tertutup lah. Datang ke RK kot, nanti kita bincang-bincang kan. Nak bincang kat sini lagi orang blok lah pula FB ni kan. Sementara Allah izin tak di blok ni, insyaAllah kita boleh buat, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fathik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa syarah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal arifin, Allahumma ja'alna ya Allah minal muhibbin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, Allahumma ja'alna minal mahdiin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka tamamal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Palestin wa fil Aqsa wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ala tariqud da'wah wa tariqut tarbiyah wa tariqut jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka insya-Allah.